Okey, saya Izwan ya, Izwan Izam ya. Right. Tinggal di Serdang, bekerja dengan U-Mobile. Okey. Patut sponsor line live streaming hari ni. Okey. Irwan Izwan. Izwan. Okey, bagi tepukan untuk Izwan. Alright, so berapa lama dah trading, background sikit? Okay. Oh, yang ni yang live dengan saya hari tu ke? Ya Allah, patut muka familiar. Cuma tak ada rambut je kali ni. Lebih berkeyakinan apa kalau rambut pendek? Tak ada, bila saya boring memang saya botak rambut. Oh, ya ke? Memang saya style itu. Kalau dah botak rambut, boring lagi? Botak rambut orang lain? Tengok kalau anak punya, saya cakap anak je, kadang-kadang aku botak pun kau. Alright. Lepas tu okey. Apa you punya niat tadi you cakap tadi? Okey, niat saya actually untuk financial freedom. Betul. Okey, selain pada tu masa lah. Because most of the time kita punya masa, kita banyak habis masa kita daripada pagi dekat jalan jam, lepas tu kat pejabat, petang jalan jam, malam dengan keluarga pun tak ada. Berapa ramai yang ada masalah yang sama say yes? Kan yang lebih kurang sebenarnya kan, kita hadap jam, ambil masa, buang masa supaya tak cukup masa lagi. So macam yang coach cakap tadi, location juga, which is most of the time kita pun masih tempat yang sama saja, dekat situ saja, nak ke mana-mana pun mikir. Maksudnya dari segi you tied up sebab kerja you dan juga rumah you maksudnya? Yes. Okay, alright. Even nak holiday pun kadang mikir juga lah. Iyalah sebab jarak, masa, kos. Betul. Sebab halangan juga tu sebenarnya. Sebab salah satu kerja saya pun mostly memang saya consider banyak travel lah. Sebab saya bagian projek kan. Lagilah masa tu terjadi tak. Saya pernah berlaku yang saya cuma jadi orang kata suami 3 bulan sekali pun. Suami 3 bulan sekali? 3-4 bulan sekali. Oi, banyak air kat kepala tu. Okey. Betul, banyak. Alright, okey. Okey. Siapa yang tak gelak tu sama ada dia tak faham ataupun dia pura-pura tak faham lah. Okey. Okey, kita balik tadi macam maksudnya busy lah, masa dengan family, quality time tak ada. You ada anak? Ada. So lagilah anak kecil kan. Dia orang lelaki ni mungkin dengan bini dia okey lagi, tapi dengan anak dia betul. Biasa kebanyakan lah, tak semua kebanyakan macam tu kan. Bila kita tak ada masa, kita macam saya anak pertama dengan kedua ni saya rasa ada gap sikit. Sebab saya bekerja sampai ke Bangladesh, Pakistan, Indonesia tahun ke sana. Tapi keluarga kat sini lah. So keluarga kat luar tak ada lah. Bangladesh pun tak ada. Okey. Alright. Teruskan, saya kacau kadang-kadang. Saya tengok semua orang serius sangat ni, so kacau sikit lah. Betul? Saya realise yang anak pertama dan kedua saya tu agak jarak sikit. So saya decide untuk tidak bekerja di luar negara, balik ke sini, settle down di sini, dan saya continue dengan anak saya yang ke-3, 4, 5 dan 6 orang Oh, alhamdulillah, produktif. Okey. Betul lah. So yang pertama sebab tadi dah lama tak jumpa kan, dia terus produktif lah lepas tu. So produktif tu. So yang pertama kedua sekali dah berada di universiti. Oh, alhamdulillah. Seriously? Yes. Asal umur macam 35, 36 Awet muda. Awet muda? Okey, alright. Sebab okay. Satu hasil solat, wudu, sembahyang sunat dan sebagainya kan. Bukan macam orang lain ni kan. Saya suka macam ni tak nak fikir masalah. So bila ada problem saja saya akan tolak tepi, saya relax, sebab problem tu macam mana pun kita boleh selesaikan. So fokus pada penyelesaian lah. Fokus pada penyelesaian lah. Letak tepi, jangan fikir problem tapi fikir tindakan penyelesaian tu. So kita akan fikir macam tu. And then banyak juga yang saya fikir, saya anticipate yang what will happen next. So what if, banyak saya fikir what if. Kalau kata kita ni apa benda. You engineer? Yes. Bagus. Okay, dia dua je yang jenis fikir what if. Satu engineer, satu lagi askar. Ya, dia what if kalau jadi macam ni je. Itu paling penting sebenarnya. Sebab you takkan terkejut bila sesuatu berlaku sebab you dah ready. Dari segi mentally, dari segi physically, dari segi spiritually, dari segi apa tu ilmu, knowledge dan sebagainya. So maksudnya dalam keadaan sekarang dia juga predict yang dia kata okay, aku nak keluar daripada rat race ni. Maknanya aku nak keluar daripada kerja aku pagi, petang, tapi pada masa sama juga ialah aku dah tahu plan aku next. Dan kalau aku berhenti, aku patut buat apa. Dan kalau aku tak berhenti, aku patut buat apa. Dan kalau aku berhenti, kalau aku tak ada kewangan, aku patut buat apa. Saya believe dia fikir semua angle. Yes. Even saya pernah merasa dulu masa tahun 2018 lepas balik pada Indonesia, saya support projek dekat sini. And then ekonomi agak teruk ketika tu. Saya jobless about 1 year. So segala duit yang saya receive selama saya bekerja luar semua zero.
Sebab habis kan banyak bayar hutang kan, kita banyak hutang kan, rat race lah. So sampai saya minta kerja buruh, tak dapat. Kerja tulang empat kerat lah. Minta kerja buruh, tak dapat. Buruh pun tak dapat? Tak dapat. Handsome sangat dia kata ni. Okay. High level ni, not my level. Itu dia tak nak. So and then saya build up balik kerja, orang kata jangan berkira. So saya pernah ikut jugalah Financial Freedom punya apa ni lah, Aziz. Aziz apa ni yang Ibrahim ke? CSP tu? Oh, sama dengan saya 2007 2008. So saya disebabkan dia sampai sekarang ada saya punya overdraft, saya punya ASB. Cuma dekat kes dia tu dia tak nak ambil kes saya. Dia tak nak ambil kes saya sebab dia tahu saya masa saya sebab dia buat assessment kan, kita jumpa dulu, dia buat assessment dulu. So macam kes saya tu sebenarnya saya dah masuk kerja, dah dapat kerja balik. Ini cerita lama dah kan? Cerita lama. So and then after that saya kehilangan pekerjaan. Masa tu dah nak build up balik, gaji memang ciput lah. Daripada luar negara tak saya cakap lah, masa tu saya pun boleh dapat kat 100,000 per year, per month, sorry. Dulu lah. Boleh pergi sampai macam tu? Boleh pergi sampai situ, sebab expertise kan. So bila saya ikut Aziz CF kan, masa tu saya bukan Aziz dalam grup ni, bukan. Aziz dalam grup ni tak boleh pakai, jangan ikut. Okey. So, dia tak ada sini, boleh kutuk Dia masa saya register somewhere in 2000 berapa saya tak ingat. Dia dah study sampai kes, dia kata dia tak nak ambil kes saya, tapi sebab saya dalam keadaan jobless. Saya dah towards ke jobless sebab saya dah tahu saya kena VSS. So that one is somewhere in 2004 pun. Lepas tu saya pegang satu kata-kata dia. Macam mana pun kita kena settlekan kita punya debt. Okay, yang terutama credit card. Dengan orang pun kena. Cuma jangan memilih pekerjaan. So dia kata kau pergi buat dispatch. Okay. Teruskan apa saja untuk kelangsungan hidup. Teruskan, tapi buat dispatch paling senang, which is saya buat delivery. Sampai kawan-kawan saya terpercaya macam mana manager boleh buat dispatch. So dekat situ saya belajar tak perlu kita nak tinggi sangat. Ada masa kita kena rasa rendah. Dan saya buat apa saja untuk survive dan ada cash flow sementara. Dan frankly speaking, sebenarnya sampai sekarang saya masih buat dispatch walaupun saya engineer. So bagi tepukan. Saya masuk Goget sekadar orang kata for fun. Saya buat Grab pun for fun. Kenapa for fun? Grab car Kenapa for fun? Saya cakap dengan wife saya ni nak tukar kereta tapi saya malas nak bayar kereta. Saya tak nak bayar kereta, saya nak orang bayarkan untuk saya. So dia agak confused. Minyak pun saya tak nak bayar, tol pun saya tak nak bayar, parking pun saya tak nak bayar. So saya nak kereta ni saya punya tapi orang bayar. Macam mana? Saya buat Grab lah. Yalah. So pagi saya pergi ke office kat Times Square, saya angkut orang sekurang-kurang 30-40 ringgit. Saya balik betul juga tu. Since saya dah kenal coach kan, saya dah ikut kelas dia, saya pastikan pukul 9, pukul 10 saya dah ada koma. So daripada pukul 6 saya balik, saya bantai buat Grab dulu. So at least in average dalam earning dekat Grab tu saya dapat dah 150 to 100. Fair enough. Tu untuk part time. So itulah saya buat setiap hari dan ikut mood dia. Alright. So saya tahu you mesti tertanya kenapa saya panggil dan kita bertanya lebar. Satulah saya kata ialah berapa ramai kat sini yang datang ke sini yang semangat dan ada intention. Saya tanya you kan. So intention ni clear. Nombor dua lah saya tanya you ialah secara tak langsung iaitu pasal clarity. You clear tak apa you buat? So apa yang berlaku pada dia? Apa yang dia buat? Apa yang Izwan buat? Menyelesaikan masalah dia lah. Maksudnya dari segi keluarga, masa dan sebagainya. Dia clear betul tak? Okay, clear kan? Okay. Sekarang ni saya nak tanya you satu soalan, iaitu kita terus pergi pada forex trading. Berapa lama you dah start? Kita dah tanya gitu, tapi saya tanya balik. Okay, saya start forex pada 27 Julai. Okay, 27 Julai tu macam saya share tadi, ada saya share tadi. Hari pertama saja saya dah profit $35. So banggalah. Tapi malam tu juga saya loss 135. 135? Bangga juga tu? Bangga jugalah. Tapi modal 100 ke apa? Modal 100. Oh, iman habis semua. MC yang malam tu. So, mengenal MC hari pertama Mengenal MC hari pertama. Masa tu masa graf tu macam tu. Kadang saya dah cakap dalam grup tu, saya rasa macam nak sakit jantung tengok. Sebab saya main time frame kecil. So emosi dah terganggu, saya lawan lagi, saya depo lagi. Saya depo lagi kan. MC, depo lagi MC. Tapi dalam masa malam tu saya belum jumpa coach punya tu. Saya jumpa masa bila tau? Masa tu tengah tengok apa?
tiba-tiba YouTube tak keluarkan iklan, coach tengah rakaman lah. Saya dah nampak dekat rakaman tu. So saya tengok situ, saya dengar sambil-sambil. Masa tu saya ingat malam raya tu saya tengah dengar terlalap, tiba-tiba coach menjerit. Oi, tidur ke? Padahal rakaman ni tu. Tersedak saya bangun. Kata orang tua ni kata bagus ni. Tu start betul saya cari dekat YouTube dan saya start follow. Sampai sekarang lah. So ada perubahan tak? Alhamdulillah, untuk lepas 2 minggu tu saya dapat bertahan. 2 minggu terakhir ni. Selama yang saya duduk ikut ni, saya dapat bertahan dengan deposit 100 tu, saya dapat bertahan. Tapi ada tapinya. Baru MC. Oh, sebab apa? Sebab 2 minggu sebab gol. Sebab gol. Gol sebab apa? You buy ke you sell? Buy. You buy, dia turun notoritas dari besar. Analisis saya tu, saya nampak prediction saya is buy. Betul. So saya set buy. Lepas tu dia naik, okeylah senyum dah biru. Saya pun drive. Bila drive je, nampak dia dah turun. Kata okey, tak apa, kejap lagi dia akan naik lagi. Saya buy lagi, lawan trend. Lah kali dah petang tu dah masuk macam ni, kalau aku close pun tak guna, kalau aku CL pun tak guna. Berserah lah. Redha je lah. Sebab kalau saya CL pun tetap saya akan MC. So redha je lah. So apa berlaku ialah masa profit dan bertahan dia dah buat, tapi ada kadang market tu pergi range lebih lagi dan dia tak bertahan. Maksudnya tak ada strategi. Tak ada tindakan. Faham tak? InsyaAllah kita akan belajar ni. Alright, bagi tepukan. Okay, sebelum tu last kali soalan. Okay, thank you bagi tahu benda betul. Datang tengah. Alright. Dia nombor satu lah saya kata ialah pasal intention kan. Pegang boleh Tak ada COVID Okay. So, jadi kalau kita buat tindak, satu ialah kita ada niat, nombor dua ialah kita kena faham ialah dia clear cerita dia apa dia buat, clarity. Nombor tiga ialah kebenaran bagi dia. Apa kebenaran bagi you? Kenapa you nak buat benda ni sangat-sangat sebenarnya? Salah satu is really future lah. Future. Ya, kenapa begitu penting future bagi you? Bagi untuk saya siapa? Untuk diri saya dan keluarga lah. Diri saya dan keluarga. Okay. Sebab bagi saya dalam keadaan ekonomi sekarang ni, even though dalam communication kita still secure, tapi kita tak tahu macam mana kita ke depannya. Okay. So di situ saya actually mencari what type of business yang saya boleh buat dan saya boleh belajar dan untuk survive ke depannya. Yelah, kenapa nak survive tu? Apa yang you paling risau pada family you, pada anak you? Kenapa you kena bangun dan buat benda ni? Sebab bagi saya, prediction saya, kedepannya kita mungkin dari segi pekerjaan kita makin jatuh. Okay, bila pekerjaan jatuh, apa yang berlaku pada family you? Hancur. Apa yang berlaku contoh bila sebut hancur? Contoh. Dengan keadaan you kan buat prediction agak-agak jadi apa? Kalau tak ada pekerjaan semua, apa berlaku? Dengan keadaan anak saya yang 2 orang di universiti masuk serentak, seorang di asrama dan seorang lagi tu future mungkin masuk asrama juga sebab dia darjah 6, so kita dah apply tu. So dalam keadaan ni semua adalah duit. So sebab saya dah mengharungi 2 kali jobless, satu selama setahun, satu lagi selama 3 bulan. Okay, selama setahun tu betul-betul saya suffer, duit beratus ribu habis. Tak kira dapur masa tu So dah campur semua lah. Dah campur semua kan. So saya lost habis. Dekat situlah saya belajar. So you jadi apa? Jadi apa berlaku masa you tertekan ke? You rasa tak boleh nak bagi support pada family ke? You nampak anak you apa yang risau sangat? Bagi saya mungkin saya ni jenis gambler. Okay, saya tak nak menunjukkan yang saya ni macam stres atau apa, saya berusaha cara lain sebab the moment saya menunjukkan muka saya stres, pasti saya akan rasa anak-anak saya akan ikut. So you tak nak anak you ikut stres supaya dia happily, dia grow dengan bagus. Betul. Okay, setakat tu je saya correct sikit. So terus bagi dia lah sebenarnya dia nak protect anak dia, betul tak? Dia tak nak anak dia jadi dia punya apa berlaku dia tak nak jadi seperti yang you mungkin ada kisah lain yang besar lagi, tapi saya nak cerita ni truth bagi dia. So kenapa dia kena ada truth? Pasal power truth ni dia akan engineer balik dia punya intention dan dia punya action tadi tak? So dia akan duk fikir benda tu, dia akan trigger, akan buat-buat. So sekarang ini truth ni benar pada dia tak? So apa truth pada you? Okay, saya bagi contoh boleh letak sini sekejap Okay, saya bagi contoh Ini contohnya nama apa tadi? Izwan Katalah saya ambil Izwan berdiri tegak, okay, angkat tangan straight. Saya akan guna 2 jari, saya akan tolak. Ini normal punya proses So tolak, you cuba resist lah you cuba against saya So saya tanya dia nama Izwan, lepas tu saya tanya, nama you Izwan Okay. So nama you Fatimah. Kalau you perasan,
yang bila saya sebut Fatimah, you rasa lagi kuat ke ataupun lagi lemah sikit? Okey, letak tangan. Okey, benda ni simple exercise, dia panggil muscle test. Benda ni dah bertahun-tahun lama orang buat. Maknanya bila terus bagi dia ialah benda ni dia akan secara selularnya, secara selnya dia anggap benda ni benar. So dia akan pertahankan. Okey, saya tanya ni. You buat you buat apa you buat sekarang ni, you nak cari protection. You nak cari lah sebab you nak selamatkan daripada anak you supaya tidak berlaku seperti yang berlaku pada you. Betul? Okey, slightly lebih. Okey, you buat apa you buat sekarang ni pasal nak kahwin 4. Juga? Okey, tak ada. Yang kali kedua tu dia memang agak slightly dia confused. Antara kuat ke tak kuat? Maksudnya ada terfikir lah kot kan? Tak, point saya sekarang ni ialah iaitu saya gurau satu sudut gurau, satu lagi saya tunjuk ialah benda ni truth pada dia. So bila you truth, you akan ada benda power tu tau. Satu ialah power intention, satu lagi truth. So you kena set you punya intention, dan nombor dua ialah you kena set you punya kebenaran. So kalau you nak buat benda ni sukses, you kena ada kebenaran. Truth apa pada you? Faham tak? So apa truth pada you? Apakah kejujuran yang kenapa aku buat aku ni, ataupun menggunakan faktor orang lain untuk engineer ataupun untuk fokus kepada energi you buat ni. Alright, bagi tepukan pada Izwan. Thank you. Alright, so itu saja saya demonstrate itu pasal saya nak you nampak pasal iaitu power of intention, nombor dua power of truth. Really important sebab benda ni akan buat mekanisme you akan bangun setiap hari, yes aku nak buat ni, aku semangat ni, aku nak teruskan benda ni, aku akan buat apa saja. Dia akan benda tu. Kalau tidak, ramai orang sebenarnya dia hangat-hangat tai ayam.